Kalau orang tanya berapa lama Muhammad menjadi Rasul, 23 tahun. Daripada umur 40 sampai 63. Peristiwa Isra Mi'raj ni lepas Allah Ta'ala uji, satu Mekah boikot Nabi dengan umat Islam. Siapa pun jangan jual, jangan cakap, jangan menikah, jangan berurusan dengan Muhammad dan semua ahli keluarga dia dan orang Islam. Berapa lama? Bukan 6 hari tau tuan, bukan 2 bulan. Hak orang tak jual beli ni 3 tahun. 3 tahun mati ustaz. Memang pun. Sehingga Nabi bawa semua ahli keluarga terdekat dia. Walaupun sebahagiannya tak Islam, tapi semua masih sokong Nabi. Hak tak Islam pun. Sebab waktu tu kan depa asabiah. Depa asabiah kekeluargaan. Nabi bawa ahli keluarga dia dan orang-orang Islam semua duduk di satu tempat nama Syi'ib Abi Talib. Syi'ib Abi Talib, tempat Nabi di pulau selama 3 tahun oleh kerajaan Mekah, sehingga makanan mereka ketika itu ialah kayu-kayu kering dan akar yang boleh dimakan, sehingga luka bibir dan lidah mereka 3 tahun. Sampailah Allah selamat, surat peraturan perkeliling kerajaan yang Mekah, kerajaan Mekah buat keluar, mereka pelekat dalam Kaabah waktu tu dimakan anak-anak. Panjang tu 300 serta sikit ni. Bukan urusan jual beli saja tuan. Waktu tu tidak mengahwini dan tidak dikahwini. Siapa pun tak cakap, siapa pun dilarang oleh kerajaan Mekah secara rasmi. Maksudnya siapa jual beli dengan mereka ni akan ditangkap. Habis 3 tahun, Nabi pun balik, apa semua duduk balik dalam kota Mekah semua ni. Terus Tuhan uji dengan satu ujian yang lagi berat, iaitu kematian sayap ataupun kaki kanan Nabi. Abu Talib pula meninggal. Abu Talib. Kenapa saya kata kaki kanan Nabi? Sebab Abu Talib ni ialah bapa saudara Nabi yang menjadi tulang belakang kepada dakwah, dan dia tidak Islam. Tapi dia pertahan dan dia lindung Nabi. Orang tak berani seksa Rasulullah selama mana ada Abu Talib di situ. Abu Talib bela Nabi daripada Nabi umur 8 sampai Nabi menikah. Lepas tu Nabi duduk rumah asing, tapi lama puluh-puluh tahun, sampai jadi Rasul umur 40, sampai Nabi umur 50. Akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan dia tak sebut 2 ayat je, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak mampu dituturkan oleh Abu Talib di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab dia Allah bagi tahu dalam Quran, bila Nabi menangis di sisi pak menakan yang dianggap ayah tadi ni, sebab ayah meninggal, Allah Taala buat turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh pilih siapa yang kamu nak bagi hidayah. Subhanallah. Hidayah siapa pilih? Allah pilih. Selang beberapa bulan, sayap kiri Nabi ataupun kaki kiri Nabi, Allah Ta'ala uji. Tuan-tuan, Nabi diuji daripada dalam perut sampai hari wafat. Sebab tu dia adalah manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidatuna Khadijah, sepanjang Nabi berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah, Allah tidak mengizinkan Nabi untuk mengahwini wanita lain kerana mulianya Khadijah. Tak pernah berletiak, tak pernah komen, tak pernah angkat suara, tak pernah tarik muka dengan Nabi. Khadijah seorang je. Tiap-tiap kali Nabi balik, dia mesti ada di depan Nabi, Khadijah. Sebab tu bila Nabi balik, dapat wahyu, ketak-ketak badan Nabi, Nabi buka pintu, siapa duduk depan pintu? Sayyidatuna Khadijah. Khadijah buat apa? Selimutkan Nabi. Ketak-ketak ni, dia tak tanya apa siapa ni, jumpa hantu ke, hantu raya ke apa ni, orang terbiak. Bini tu bini orang lain. Dia tak tanya apa. Suami dia balik, muka pucat, badan menggigil badan Rasulullah. Dia bagi Nabi tidur, dia selimut. Subhanallah. Sayyidatina Khadijah, ini baru isteri misali, nombor 2 dalam syurga di kalangan wanita. Tuan-tuan, Khadijah hak baik dengan Nabi ni lah meninggal.
tahun yang sama. Tuan-tuan bayang tengok, Nabi tak habis lagi hak Abu Talib. Bukan kata tak habis lagi hak Abu Talib, hak boykot tak sah, baru habis saja. Boykot tak sah, baru habis. Kematian Abu Talib, kematian Khadijah. Sahabat boleh tengok kesedihan di muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun itu dinamakan sebagai Amu Huznin, tahun kesedihan. Selepas peristiwa-peristiwa berantai yang banyak itulah, selepas ujian-ujian yang tidak berakhir itulah, selepas Allah melihat Rasulullah lulus dengan semua ujian itu, Allah Subhanahu Wa Taala arahkan Jibril, wahai Jibril, undang Muhammad untuk naik perjalanan langit. Perjalanan tu dinamakan Al-Isra wal Mi'raj.